Fenomena Tucker, pembohongan Candace, sikap pengecut Meghan adalah satu fenomena yang kita semua hanya memerhati sambil tertanya-tanya. Sangat keliru mengenainya. Tetapi sudah tentu, Ben Shapiro yang tahu semua ini dari dalam. Kerana beliau adalah sebahagian besar dalam membina gerakan ini dan membina beberapa persona ini. Beliau baru saja mengeluarkan episod yang mengejutkan bersama Patrick Bet-David menerangkan apa yang sedang berlaku. Dan ia akan menjawab semua soalan anda. Semua. Ini memang menarik. Petunjuk pertama saya tentang perbezaan pendapat politik yang serius dengan Tucker yang pernah muncul dalam rancangan saya mungkin pada tahun 2018. Dan beliau datang ke rancangan itu dan bukunya ialah, saya akan katakan, sangat negatif terhadap inovasi dan kapitalisme secara umum. Idea yang beliau nyatakan ini, saya percaya pada ketika itu beliau sudah menyebutnya di siaran, atau beliau akan menyebutnya tidak lama lagi. Ialah bahwa kapitalisme hanyalah satu sistem yang diwujudkan oleh pihak berkuasa. Dan kita, dan ekonomi perlu berfungsi untuk kita. Yang bagi saya adalah retorik sayap kiri. Karena apabila saya memikirkan bagaimana ekonomi berfungsi, terdapat realiti asas tentang sifat manusia. Kita adalah manusia yang suka memiliki, kita adalah manusia yang kreatif, kita ingin memiliki harta yang kita hasilkan, dan berdasarkan kebenaran asas itu, maka wujudlah hak milik dalam ekonomi pasaran bebas. Dan apabila Anda melanggar kebenaran asas itu, apa yang Anda dapat hanyalah satu bentuk statisme. Jadi begitulah. Perkara pertama yang anda perlu perhatikan tentang ini ialah pada tahun 2018, iaitu hampir 10 tahun lalu, 8 tahun lalu untuk lebih tepat, Tucker Carlson sudah pun mempromosikan idea anti-Amerika, idea anti-kapitalis, betul? 2018. Jadi adakah semua orang tertanya-tanya macam mana? Di mana sebenarnya perkara ini berlaku? Ia bukan muncul secara tiba-tiba. Ia cuma menjadi terlalu ekstrim sehingga semua orang terpaksa ambil perhatian. Tetapi sesiapa yang benar-benar mendengar apa yang mereka katakan pada masa itu, sudah sedar bahawa semua ini, kononnya saya pro-konservatif, saya sangat menyokong gerakan America First. Dan bila saya kata America First, saya bukan maksudkan perpecahan pelik dalam MAGA itu. Saya maksudkan saya benar-benar percaya pada nilai-nilai Amerika. Keseluruhan perkara itu sebenarnya sudah tidak diwakili oleh suara-suara seperti Tucker pada tahun 2018 lagi. Dalam temu gual itu saya tanya Tucker secara khusus karena dia pernah menulis tentang perkara ini dalam bukunya mengenai kereta pandu sendiri. Sebab dia pada dasarnya, kata dia, menentang kereta pandu sendiri karena ia akan mengambil alih pekerjaan pemandu lori. Jadi saya tanya dia tentang itu dan saya kata, apa yang awak akan buat? Awak tahu? Adakah awak akan mengharamkan kendaraan pandu sendiri? Dan dia kata ya. Dan saya agak terkejut dengan jawaban itu karena jelas saya berpendapat bahwa kendaraan pandu sendiri adalah salah satu ciptaan hebat yang muncul dalam 50 tahun terakhir. Maksud saya, ia memang luar biasa. Ayah saya berumur 70 tahun. Beberapa bulan lepas, dia terlibat dalam kemalangan kereta. Dia akan baik-baik saja, tapi bila dia pergi beli kereta baru, saya cakap pada dia, awak dah 70 tahun. Awak patut beli Tesla sebab ia boleh pandu sendiri dan ia akan nampak benda di jalan, terutamanya waktu malam yang awak mungkin tak dapat nampak. Memang menakjubkan. Dan sekarang dia jauh lebih selamat. Dan sebenarnya, jelas sekali, jika semua orang ada kereta pandu sendiri, ia akan mengurangkan jumlah kematian akibat kendaraan bermotor secara drastik di Amerika Syarikat. Ia akan menyelamatkan puluhan ribu nyawa yang mati dalam kemalangan kereta. Baiklah, jadi apapun, saya cakap benda ini pada Tucker dan saya tanya, atas dasar apa awak nak haramkan kereta pandu sendiri? Dan dia jawab, atas dasar keselamatan. Saya pun cakap, baiklah Tucker, kereta pandu sendiri lebih selamat daripada pemandu manusia. Dan dia kata, awak tanya saya, atas dasar apa saya nak haramkan, bukan apa yang benar. Dan saya rasa, sejujurnya, orang sekarang lebih kurang bijak bila berurusan dengan politik berbanding zaman saya membesar dulu. Maksud saya, itu jawapan yang agak mengejutkan. Awak tanya atas dasar apa saya nak haramkan. Maksudnya, apa yang saya rasa media dan orang ramai akan percaya, bukannya berdasarkan apa yang saya fikir benar-benar betul. Maksud saya, itu hanyalah kata-kata dari seseorang yang dilatih untuk fikir apa yang penonton mahu dengar, bukan dari seseorang yang ada ketegasan moral. Dan saya rasa mereka pun bukanlah bijak sangat masa saya membesar dulu. Jadi saya rasa sekarang keadaannya memang makin teruk. Saya faham, saya suka perdebatan. Saya suka tengok perbualan itu sebab bagi saya, itu satu perkara yang baik. Satu perkara yang membuatkan Charlie dan saya pernah pergi ke M-Fest beberapa kali dan saya pernah bercakap beberapa kali di M-Fest dan saya nampak dia boleh bawa orang dan berbincang. Pernah sekali Dave Smith berdebat dengan siapa nama lelaki itu, entah apa namanya, Hammer. Josh Hammer. Josh Hammer, tahu tak? lelaki. Saya rasa itu hebat. Saya rasa hebat sebab dia ada keberanian untuk bawa mereka buat begitu dan saya tahu satu ketika kau naik ke atas, yang besar, ini kira-kira setahun lepas, mungkin pada bulan Disember, di mana kau mengkritik Megyn Kelly secara terbuka. Dan masa itulah semuanya bermula selepas kau panggil keluar Megyn Kelly. Dan itu membuka ruang. Dan itu berkaitan dengan serangan Candace Owens terhadap Erica dan semua itu. Ya, Betul, betul. Itu memang saya ingat. Jadi berbalik kepada hero villain dan saya nak beralih ke topik seterusnya. Siapa yang anda rasa paling memberi kesan sehingga orang melihat anda sebagai penjahat? Biar saya sebutkan nama-nama, kemudian anda beritahu saya. Sudah tentu. Adakah ia kerana pemergian Candace? Bagaimana ia berlaku? Adakah ia 7 Oktober, Israel, anda mempertahankan Israel? Adakah ia anda? Adakah ia Tucker? Adakah ia lebih kepada hakikat bahawa tiada musuh sebenar hari ini di pihak kanan kerana Trump menang? Siapa yang anda rasa paling memberi kesan sehingga anda menjadi seorang penjahat? Maksud saya, ini adalah soalan yang sangat menarik kerana seperti yang kita semua tahu, Tucker, Meghan, Candace dan kumpulan mereka telah menjadikan Ben Shapiro sebagai tumpuan utama. Seolah-olah inilah lambang segala yang salah dengan pergerakan sayap kanan. Sedangkan Ben sebenarnya tidak begitu. Dan kebanyakan pemikir logik yang dihormati boleh nampak perkara itu. Jadi menarik juga bahawa itulah yang mereka tekankan di sini. sekali lagi, saya
saya akan kaitkan perkara ini dengan perpecahan besar yang telah muncul dalam pergerakan konservatif. Mari kita masukkan Fontes juga. Saya akan Maksud saya, masukkan dengar sini. Nick juga. Mereka ya? itu adalah penentang saya. Anda tahu, sebahagian daripada mereka secara pribadi membenci saya rasa, atau pernah bercakap tentang membenci saya secara pribadi. Itu, saya pasti perkara itu memberi kesan. Saya pasti ada perkara yang saya katakan, yang saya boleh katakan dengan lebih baik, karena itu benar untuk semua orang. Dan tentang isu Israel itu, saya memang rasa ada tumpuan yang tidak seimbang diberikan kepada isu itu, yang tidak selari dengan Anda tahu apa. Sejujurnya, saya sendiri pun jarang bercakap tentangnya dalam rancangan saya. Salah satu pembohongan besar tentang rancangan saya, dan disinilah sekali lagi saya rasa media sosial telah membuat orang jadi lebih bodoh, ialah mereka yang tidak suka saya. Mereka akan potong klip dari rancangan saya seolah-olah saya hanya bercakap tentang Israel. Kami sebenarnya telah kembali dan mengukur berapa banyak saya bercakap tentang Israel. Dan jawabannya adalah sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya banyak bercakap tentang Israel sejurus selepas 7 Oktober. Dan kemudian Anda tahu, bila sampai pertengahan tahun 2024, saya boleh katakan ketika perang itu sudah berlangsung ada lama, kami kembali kepada bercakap tentang perkara selain Israel. Dan bahkan, Anda tahu, dalam rancangan saya hari ini, jumlah masa saya bercakap tentang Iran, yang memang sangat hangat diperkatakan, mungkin hanya 3 atau 4 menit saja, daripada rancangan Kenapa berdurasi Anda rasa begitu? 35 menit Adakah atau sebab sejam. secara strategik orang dah letih atau Anda sendiri yang dah letih? Maksud saya rasa kedua-duanya. Tapi saya juga rasa tak banyak perkembangan di situ. Saya coba untuk melaporkan berita. Jadi, perkara seperti yang sedang kita hadapi sekarang faham berkaitan tentang dengan Iran. Saya Tiada setuju apa-apa dengan yang perkara berlaku. itu. Ya, Seperti jika berita tentang MOU itu keluar, kita akan utamakan perkara itu, betul? Tapi kalau ia bukan berita tergempar, tapi implikasi di dunia dalam talian seolah-olah saya hanya bercakap tentang tapi Israel, apa yang saya cuba sebenarnya cari tahu tidak benar. ialah kerana Maksud saya ingin dengar teori awak, sebab sejujurnya, awak tahu, macam yang saya selalu cakap, iya. Ya jadi satu misteri bagi saya sampai satu tahap. Sebab kalau awak cakap benda yang sama selama 25 tahun, dan kemudian persepsi orang terhadap awak berubah. Jadi saya teragak ada nak cakap begitu. Ya bukan sebab saya cakap benda yang berbeza, sebab saya memang tak cakap benda lain pun. Jadi soalan seterusnya, apa yang berubah? Dan saya rasa jawapannya adalah semua di atas, jelas sekali. Maksud saya, Saya fikir, apabila Jeremy dan Caleb yang membuat keputusan memecat Candace, saya rasa mereka sepatutnya jelaskan secara terbuka kenapa mereka pecat Candace. Saya rasa itu adalah sesuatu yang patut dibuat, dan saya memang menyokong perkara itu pada masa tersebut. Saya rasa, bila difikirkan semula, adalah satu kesilapan besar karena tidak menjelaskan kepada orang ramai kenapa mereka memutuskan untuk memecat Candace. Saya rasa mereka fikir perkara itu sudah jelas, tapi sebenarnya tiada apa yang jelas dengan sendirinya. Jadi, perkara itu menjadi misteri kepada ramai orang. Mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak menonton rancangan dia. Salah satu perkara yang saya pelajari tentang politik ialah, sebab saya sangat terlibat setiap hari dengan semua butiran, saya selalu anggap penonton tahu banyak perkara yang sebenarnya saya tak patut anggap mereka tahu. Dan saya anggap orang tahu bahwa bila mereka lihat Tucker Carlson, dia telah banyak mengubah banyak perkara, termasuk jenis perkara yang dia katakan. Dan orang ramai tak tahu perkara itu sebab mereka tak terlibat pada tahap itu dengan politik. Kebanyakan orang yang mengikuti politik tidak menonton rancangan awak atau rancangan saya setiap episod, betul? Mereka mungkin hanya menonton sekali setiap 3-4 episod. Terlibat selama 10 menit dalam episod itu. Anda ada kumpulan teras yang sangat kukuh, tapi itu kumpulan yang agak kecil. Ya, ada yang menonton video pendek dan ada peratusan yang lebih kecil menonton keseluruhan setiap hari. Itu dua jenis penonton Tepat yang sekali. berbeza. Penonton. Dan saya harap ada cara untuk tahu dengan tepat siapa mereka dan buat kumpulan fokus dengan penonton setia Anda. Itu akan Ini memang sangat betul. berharga. awak tahu apa yang sangat menarik tentang apa yang Ben katakan di sini ialah betul. Kebanyakan orang tidak mempunyai semua konteks atau maklumat sepenuhnya. Tetapi jika awak lihat pada orang yang sentiasa hadir dan awak lihat pada fakta serta maklumat dan awak lihat pada orang yang cuba memanipulasi fakta dan maklumat itu. Okey, jadi Ben telah bercakap tentang Israel beberapa kali secara khusus dan dia telah mengumumkannya. Mereka telah melakukannya, mereka berkongsi secara terbuka. Mereka telah memberitahu orang ramai berapa kali dia bercakap mengenainya. Dan mereka membandingkan serta membezakan dengan berapa kali Tucker atau Candace bercakap mengenainya. Dan jumlahnya sangat tidak seimbang. Namun ia masih menjadi satu poin yang sangat mudah untuk Tucker dan Candace lemparkan. Kerana mereka tahu orang ramai tidak akan benar-benar membuat penyelidikan dan menelitinya. Jadi mereka hanya lontarkan poin-poin ini yang sebenarnya hanyalah pembohongan dan hanya bertujuan untuk menarik perhatian media dan orang ramai supaya berminat dan tertarik dengannya. Ia sangat tidak jujur dari segi cara ia dipersembahkan. Dan itu sesuatu yang benar-benar mengejutkan saya kerana orang ramai tidak sedar bahawa obsesi dan tumpuan mereka terhadap topik-topik tertentu sebenarnya langsung tidak berkaitan dengan kebenaran. Dan hakikat bahawa orang ramai masih mempercayai perkara itu sebagai benar sangatlah pelik. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu perkara yang saya rasa sangat negatif tentang arah tuju media sosial. Yaitu, dan Anda boleh lihat pada angka semua orang, terdapat peralihan daripada yang panjang kepada yang pendek. Betul, penghijrahan perhatian daripada rancangan 2 jam atau 3 jam atau 1 jam kepada video pendek 30 saat sangat jelas. Betul, sejenis TikTokifikasi. Dan politik sangat sukar untuk dilakukan dalam bentuk petikan ringkas 30 saat. Maksud saya, ada isu-isu tertentu yang boleh dijelaskan, betul? Isu-isu yang paling populer di sebelah kanan ialah isu-isu yang boleh dijelaskan dalam 30 saat. Betul? Lelaki adalah lelaki. Perempuan adalah perempuan. Betul? Itu adalah perkara yang menyatukan di sebelah kanan. Kerana Anda boleh terangkan dalam satu ayat yang mudah. Betul? Tetapi bagaimana Anda hendak terangkan ekonomi pasaran bebas berbanding dengan apa yang dipanggil konservatisme demi kebaikan bersama? Itu memerlukan disertasi. Betul? Jadi Anda tak boleh lakukan itu dalam 30 saat.
Jadi ia berubah menjadi sekadar slogan di kedua-dua belah pihak, betul? Anda ada konservatif kebaikan bersama, kononnya, memanggil golongan laissez-faire sebagai sekumpulan libertarian berhati kejam yang mahu merampas jiwa Anda. Dan kemudian Anda ada libertarian berhati kejam yang mengatakan tentang konservatif kebaikan bersama, bahwa mereka sebenarnya Anda tahu, fasis ala Franco. Dan mereka Apabila Tuhan Anda Yesus Kristus. sedar bahwa hujah bodoh adalah hujah yang mudah untuk dilakukan dengan sangat-sangat cepat, dan kebanyakan maklumat yang orang terima adalah dalam bentuk pendek, anda akan sedar kenapa. Ini kerana begitu ramai suara-suara ini membawa idea-idea bodoh, dan suara-suara yang cuba melawannya, anda tidak boleh melawan penjenamaan bodoh yang mudah. Dengan kebenaran yang kompleks dan bernuansa, kerana kadang-kadang kebenaran memerlukan kerumitan dan sedikit ketidakselesaan, serta keupayaan untuk menghancurkan idea dengan cara yang jelas. Tetapi jika anda hanya ada 30 saat, jauh lebih mudah untuk menunjukkan petikan ringkas yang bodoh dan mencipta perkara yang orang akan mudah terpedaya. Memang susah untuk orang ramai mampu beli makanan. Ya, tengoklah si konservatif tu. Berbanding, tapi itu jauh lebih mudah daripada sejarah, bla bla bla. Dan juga untuk menghuraikan ekonomi. Apabila anda sedar bahawa ini adalah perang umpan klik, ini sebenarnya tiada kaitan dengan identiti intelektual. Dan jawapan kepada segala yang berlaku antara Tucker dan Candace terletak pada permulaan dalam jawapan yang Tucker berikan kepada Ben Shapiro, iaitu, awak tanya saya, apa yang akan saya katakan? Bukan apa kebenarannya, apa yang orang mahu dengar, apa yang mudah dijual dengan cepat dan cepat meyakinkan orang. Kami selalu kata begini, idea sayap kiri sangat mudah untuk dijual. Semua orang patut sama rata. Kita semua patut ada duit. Harus ada kebebasan. Semua orang patut mencintai siapa yang mereka cintai. Kemudian, bila awak perincikan bagaimana rupa sebenarnya, awak perlukan kerumitan dan nuansa untuk menghadapinya. Dan untuk itu, awak perlukan pemikiran dan masa. Dan orang ramai tidak berminat dengan itu. Jadi, adakah awak terkejut mendengarnya? Dalam perang umpan kick yang bodoh dan cepat, idea sensasi gerakan sayap kanan baharu ini sedang berkesan. Lebih baik daripada integriti intelektual dan pemikiran mendalam yang diperlukan untuk benar-benar menjadi pengulas politik. Tidak, awak tidak terkejut. Dan orang yang sanggup menjual jiwa mereka demi mendapatkan tontonan dan mendapat banyak sambutan dan kehebohan dalam talian. Merekalah yang sanggup menjual ide-ide buruk dengan cepat untuk mengatakan ia adalah orang Yahudi, puncanya ini, puncanya itu, hanya untuk menyalahkan dengan begitu cepat tanpa benar-benar meluangkan masa untuk berpikir dengan mendalam. Inilah sebenarnya peperangan itu. Ia adalah peperangan media sosial, peperangan yang telah menghasilkan dan memberi ganjaran kepada pemikiran IQ rendah, ketidakmampuan untuk benar-benar menghuraikan idea-idea yang kompleks. Dan orang yang melawannya adalah mereka yang boleh berpikir sendiri. Dan apabila Anda melihatnya dari sudut itu, ia menjadi sangat jelas, mudah, dan senang untuk difahami. Apa-apapun, terima kasih atas perhatian Anda kepada pantai ini.